Assalamualaikum, hai semua. Okey, dalam perkongsian sebelum ni kita dah cerita tentang isi kandungan kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam jilid pertama, kan? Okey, jadi kali ni saya nak share dengan korang tentang bab pertama. Okey, kalau korang ingat lagi kan, hari tu saya share isi kandungan kitab ni. Kita ada dua bahagian kan. Bahagian pertama kita ada 4 bab dan bahagian kedua kita ada 6 bab. Okey, jadi sekarang ni saya cerita bahagian pertama dululah. Bahagian pertama ni kita ada 4 bab. Okey, jadi video ni memang fokus bab pertama sahaja tau. Bab pertama ni, ingat tak bab pertama ni pasal apa? Saya pun dah tak ingat dah. Bab pertama ni tajuk dia ialah rumah tangga yang ideal dan hubungannya dengan pendidikan. Jadi sebelum kita nak bercerita tentang pendidikan anak-anak ni kan, Islam ni dia berfokus dulu tentang kepentingan dan faedah perkahwinan tu dulu. Jadi bab pertama ni dicerita tentang perkahwinan tu sendiri dulu. Okey, jadi dalam bab pertama ni ada 3 poin. Okey, poin pertama, perkahwinan ni adalah fitrah semula jadi manusia. Okey, ini adalah poin pertama. Okey, poin kedua, perkahwinan ni adalah satu keperluan sosial dalam masyarakat. Jadi perkahwinan ni penting untuk fitrah manusia dan perkahwinan ni juga adalah penting untuk sosial masyarakat. Okey, poin ketiga ialah perkahwinan ni adalah satu pemilihan yang terancang. Maksudnya kat sini perkahwinan ni bukanlah benda yang main-main yang kita pilih sebab suka-suka saja-saja kan. Jadi dalam buku ni, kitab ni, ulama ni, penulis ni dia tekankan, dia kata dalam bab pertama ni ada 3 poin penting ni. 3 poin penting ni kalau kita gabungkan dia, sepatutnya pembaca kita semua faham lah. 3 poin ni lah jadi macam hardcore ataupun anak tangga lah sebelum kita masuk bab pendidikan anak-anak. Okey, jadi kita tengoklah kenapa perkahwinan ataupun rumah tangga yang ideal ni penting untuk pendidikan anak-anak kan. Okey. Poin pertama yang saya cakap tadi ialah perkahwinan ni adalah satu fitrah semula jadi manusia. Okey, dalam buku ni, dalam kitab ni dia tulis, okey, ada satu hadis ni, saya bacakanlah hadis ni. Sesungguhnya Allah menggantikan cara kependetaan dengan cara kependetaan yang lurus dan mudah, iaitu kahwin kepada kita. Okay, apa maksud kependetaan ni? Maksudnya kat sini, hadis ni, Islam dia menolak orang yang kependetaan ni maksudnya dia macam dia nak menghambakan diri dia kepada Allah semata-mata sampai dia tak nak kahwin. Macam tu, dia nak fokus kepada Allah semata-mata dan tak nak kahwin. Jadi Islam menolak cara kependetaan itu, dan Islam bagi cara kependetaan yang lurus dan mudah, iaitu dengan kahwin. Sebab Allah tahu, Allah yang cipta manusia kan, Allah tahu manusia ni dicipta dengan fitrah dia, dengan naluri, dengan keperluan kita. Okey, itu adalah hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ada Rasulullah SAW juga sebut, sesiapa yang dipermudahkan oleh Allah untuk berkahwin, Allah dah mudahkan dia untuk berkahwin, tetapi dia tak melakukan, dia memilih untuk tak nak kahwin, maka dia bukan daripada golonganku. Okay, hadis ni mungkin ramai dah pernah dengar, Nabi pernah sebutkan. Maksudnya ada orang mungkin dia dah ada duit, dah ada semua, dah ada rumah, dah ada kereta apa semua, dan dia dah ada calon apa semua, dah dipermudahkan dah untuk kahwin, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya, maka dia bukan daripada golongan Nabi yang Nabi sebutkan. Okay, jadi itu adalah 2 hadis dalam poin pertama kan. Okey, sekarang ni hadis yang ketiga pula. Ada satu hadis Imam Bukhari merekodkan daripada Anas radhiyallahu anhu. Okey, dia cerita tentang 3 buah kabilah ni datang dekat rumah isteri Nabi dan dia bertanyakan tentang ibadah Nabi ni dekat rumah macam mana. Jadi isteri Nabi pun cerita dekat 3 kabilah ni apa yang Nabi SAW ibadah dia di rumah semula. Tapi kemudian kabilah ni dia jawab balik, dia kata dia macam mempelekehkan lah Nabi kan. Dia kata, siapalah kami ni kalau nak bandingkan dengan Rasulullah SAW, Rasulullah tu dosa dia sebelum dan selepas dah diampunkan dosa, tapi kami ni tak, kami ni hamba yang lagi teruk, macam tu lah. Tu kabilah tu cakap. Jadi salah seorang daripada diorang kata, saya solat pada waktu malam tanpa henti. Okay, seorang lagi pula cakap, saya berpuasa sepanjang masa dan saya tak berbuka. Yang seorang lagi pula cakap, saya tak mendekati wanita langsung dan tak nak berkahwin selama-lamanya. Jadi 3 orang ni cakap macam tu. Kemudian Rasulullah SAW
datang dekat mereka ni dan Rasulullah sebut, adakah kamu orang yang berkata demikian? Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut dan yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi aku pun berpuasa dan berbuka. Aku pun bersolat dan tidur. Aku mengahwini wanita. Sesiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan daripada kalangan aku. Itu yang Nabi sebut. Jadi hadis ni, tiga-tiga hadis ni memang terang lah mengatakan yang Islam menolak alasan orang yang kata kalau tak kahwin aku lagi boleh jadi macam hamba yang lebih baik. Macam tu lah. Kita tengok kenapa lepas ni tahu. Sebab lepas ni saya akan cerita kenapa Islam dia menggalakkan perkahwinan. Sebab yang poin pertama ni kita baru cakap tentang perkahwinan adalah fitrah semula jadi manusia. Jadi saya ceritakan kenapa. Sebab kenapa kan Nabi sangat menggalakkan perkahwinan. Yang pertama, kenapa perkahwinan ni adalah satu fitrah yang disyariatkan. Maksudnya Allah suruh untuk berkahwin. Yang pertama, sebab Allah nak kita ni tunaikan tanggungjawab, tunaikan keinginan manusia ni, keinginan semula jadi manusia dengan berkahwin. Jadi Allah tak naklah menyiksa kita ni, macam nak beribadat semata-mata dengan Allah tapi menahan nafsu apa semua kan. Jadi Allah tak nak macam tu. Yang kedua adalah kerana mengikut sunnah kehidupan. Sebab pertambahan bilangan apa semua, nanti kita tengok kenapa perkahwinan ni memberi impak yang positif dari segi sosial masyarakat semua. Dan yang ketiga, kenapa dalam perkahwinan ni adalah fitrah yang disyariatkan. Yang ketiga dan yang paling penting adalah kerana Islam nak seorang Muslim tu dia menanam dalam hati seorang Muslim tu sifat amanah dan tanggungjawab yang besar terhadap setiap orang di bawah didikan dan jagaannya. Maksudnya bila kita berkahwin kan, sebagai seorang isteri, sebagai seorang suami, ayah, ibu kan, kita akan ada amanah dan tanggungjawab masing-masing. Bila kita tak berkahwin, kita tak ada benda tu. Itu satu benda yang kita tak boleh nafikan. Kalau orang yang tak berkahwin, dia mungkin akan pandang, orang berkahwin ni macam busy lah, banyak kerja lah apa semua kan. Tapi sebenarnya perkahwinan ni adalah satu ibadah yang paling lama dan mencabar kan. Sebab dengan berkahwin lah kita ada amanah dan tanggungjawab yang kita kena buat. Dan perkahwinan ni juga adalah satu medan yang paling mudah untuk kita tambah pahala. Medan amal yang paling mudah lah macam tu. Sekecil-kecil perkara yang kita buat pun dapat banyak pahala. Tu nanti kita boleh tengok lah kalau yang dah kahwin kan, boleh tengok macam-macam. Atau kita salam ke, minta maaf ke, kita senyum ke, kita bermesra pun dah dapat banyak pahala. Kita sediakan makanan sikit je kan. Tapi macam tu lah, maksudnya sangat besar pahala dalam perkahwinan tu sendiri. Jadi habis dah poin pertama dalam bab 1 ni, iaitu perkahwinan ni adalah fitrah semula jadi manusia. Jadi untuk yang belum berkahwin, bolehlah tengok balik kan. Maksudnya kita berkahwin ni sebab apa? Adakah sebab saya sahaja suka ataupun sebab Islam? Selalu kan orang cakap kan, kita nak kahwin kenalah sebab Islam, sebab Allah kan. Apa maksud sebab Islam dan sebab Allah tu? Inilah sebabnya maksudnya. Kerana agama, kerana sunnah, kerana fitrah manusia, dan kerana amanah dan tanggungjawab. Itu adalah sebab utama, sepatutnya niat utama kita berkahwin.